Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita rafa'kan, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Ta'ala masih lagi memberikan peluang kepada kita, diberikan kesempatan kepada kita untuk kita hadir pada malam ini, untuk kita terus berada dalam kebajikan, dalam keadaan kita nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dengan diberikan rasa kita nak beribadat, diberikan hidayah kepada kita untuk kita mengerjakan segala suruhan Allah Ta'ala. Kemudian juga diberikan peluang kepada kita sihat tubuh badan, boleh buat amal ibadat dengan sempurna. Diberikan juga kepada kita nikmat kesempatan, masih ada masa untuk mari ke masjid, ke surau, ke palasah. Walaupun dalam keadaan ini masih ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana. Masa ni duk main haji lagi, tempat lain lah, bukan tempat kita. Ayatnya Allah Ta'ala beri satu nikmat kepada kita untuk kita pakat mari dengar, pakat mari berkongsi ilmu dalam majlis ilmu yang dikatakan oleh ulama sebagai raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada pahala amal kebajikan yang boleh kita bawa untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Fiqhus Shalah pada muka surat 67. Kita masih lagi berada dalam bab taharah, bab kebersihan, pada membincangkan tentang bersugi. Bersugi bahasa Melayu lah, bahasa Arab disebut sebagai as-siwak. Bersugi makna kata ulama rahimahullahu taala, iaitulah bersugi itu, siwak itu kita bersihkan mulut kita daripada segala kotoran-kotoran, bau-bau yang boleh menyebabkan kita ni jadi tak selesa buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Bahkan ini juga termasuk pada bab kita menjaga kebersihan. Dia bagaimana kita jaga daripada hadas kita, daripada buai besar, air kecil kita. Begitu juga kita bersugi. Hukum dia apa dia? Sunat. Maksud sunat maknanya buat boleh pahala. Jadi nak pahala mudah, sebenarnya kita jaga kebersihan mulut kita. Tak kira lah dengan cara kita guna kayu sugi ke, kita guna buah gigi ke, guna buah gigi bersama ubat gigi ke, maknanya atas alasan, atas sebab kita nak jaga kebersihan mulut. Dengan niat kita mudah-mudahan buat amal tak terganggu. Bukan setakat ganggu kita, malah tak mengganggu orang lain. Kadang-kadang ada orang tak bersih mulut, mari semaya buat amal ibadat sekali, tapi ganggu orang. Dia duk kecek, dia duk tembok orang bau dah dalam surau. Tempat lain lah, bukan tempat kita. Ayatnya kebersihan mulut dia tu tak jaga. Inilah sebenarnya antara salah satu sebab semaya jadi tak khusyuk, ibadat tak khusyuk. Maka sebab itulah Islam ajarkan kepada kita untuk kita jaga kebersihan, termasuklah kita jaga mulut kita dengan cara kita bersugi. Baik, kuliah lepas kita sebut dah apakah yang dikatakan sebagai sunat bersugi. Dia juga dibahaskan oleh ulama-ulama, antaranya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali berbeza pendapat. Lagu mana keadaan orang yang bersugi dalam keadaan berpuasa. Hal tu kita sebut dah, kita hurah dah pada kuliah lepas.
Untuk kuliah malam ni kita sambung muka surat 67 atas sekali. Bersugi lebih diutamakan pada waktu-waktu berikut. Dia makna utama, bahasa Arab sebut sebagai asyaddul khair, lebih-lebih lagi lah. Dia maknanya dalam keadaan lain tu bagus dah, tapi dalam setengah keadaan dia lebih baik, lebih bagus. Gapo dia? Yang pertama, permulaan berwudu. Ni maknanya sebelum kita ambil air semaya, maka kita bersugi dulu. Kita bersiwak, kita bersih mulut. Setengah orang tu dia gosok gigi dulu baru dia ambil air semaya. Dia maknanya lebih diutamakan apa? Kerana dia melibatkan ibadat khususiyah. Kita nak semaya kena ada wudu. Bahkan dalam semaya juga tidak boleh mengganggu dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kurang khusyuk dalam ibadat, termasuklah ibadat semaya. Maka hukum dia lah ke mana? Maka jadi lebih utama, asyaddul khair. Hukum asal dia tadi tu sunat berlaku. Dia hukum dia sunat, hukum asal dia, tapi dikatakan sebagai sunat yang lebih. Maknanya disunatkan lagi dalam keadaan-keadaan berikut, termasuklah pada awal kita nak berwuduk tadi. Maka sebaiknya nak ambil semaya kita gosok gigi dululah. Itu kadang-kadang bangun tidur, bangun pagi, logat-logat bunyi bel bangun lewat, tak ada nak gosok gigi. Bangun-bangun ambil air semaya lalu. Sebaiknya gosok gigi dulu. Dah lewat nak buat mana. Maknanya itu yang sebaiknya. Baik, yang kedua ketika hendak mengerjakan sembahyang. Hak ni sebelum, mana ketika hendak tu, mana kata sebelum nak semaya lah. Sebelum nak semaya. Bila waktu dia tu? Waktunya sebelum iqamah. Bukan lepas pada iqamah ataupun teka orang duk qomak sibuk dia cari kayu sugi dia. Dia maksudnya dalam keadaan asyaddus sunnah yang digalakkan sebelum pada iqamah lagi. Kenapa? Kerana takut-takut duk tengah bersiwak atau bersugi ada kotoran-kotoran yang tidak dimaafkan. Maknanya yang perlu kepada kita komo pula. Mana dia masa lagi. Dia duk sugi tu, duk gahar gigi tu, tiba-tiba adanya makan tui mandi buka puasa tadi. Dalam keadaan itu kita terlegok, maka benda-benda yang boleh menyebabkan ada rasa dikira kena komo. Sebab kita minum air lah, minum air masuk tak kena komo dah. Pasal apa? Pasal tak membatalkan wuduk kita. Dia maknanya kena berkomo sebagai satu syarat kita nak semaya tu selesai dah. Ni orang nak komak, sudah dah komak baru nak cari kayu sugi. Tak kena lah. Maknanya sebelum pada iqamah lagi. Baik, yang ketiga ketika berubah bau mulut. Hak ni tepuk dada tanya selera. Hak ni masing-masing. Ada setengah orang dia tak ada lama dia bau dah, ada juga. Ada setengah orang sehari tak ada bau kuat lagi. Maknanya ketika berubah bau mulut dia tu, maka sunat lebih-lebih lagi dia bersiwak lah, maknanya bersugi tadi tu. Baik. Yang keempat ketika gigi menjadi kuning. Hak ni hak biasa kuning bila mana ada sesuatu lah. Kalau biasa kuning daripada beranak, tubik-tubik gigi kuning dah tu nak mana? Tu tak termasuk lah. Mana bila ada kotoran, benda-benda yang boleh menyebabkan berubah bau mulut, jadi kuning gigi dan sebagainya, maka hak ni pun lebih-lebih lagi diutamakan untuk kita bersugi, kita bersihkan mulut kita lah. Yang kelima, tatkala bangun dari tidur. Dia hak ni pun satu benda yang perlu kita ambil berat. Sebab kita tidur satu proses yang lama. Satu proses yang lama, mulut kita tu tak guna. Maka boleh menyebabkan lebih kuatlah berbau tu. Maka sunat dalam keadaan ini lebih diutama untuk kita bersugi, gosok gigi. Bangun pagi maknanya gosok gigi. Budak-budak pun nyanyi ke, bangun pagi gosok gigi. Mana kata situ dia ambil kepada iktibar benda sunat hak Nabi suruh. Digalakkan kepada kita bangun pagi kena gosok gigi lah. Baik. Yang keenam, tatkala hendak tidur atau jima. Hak ni tatkala hendak tidur bukanlah satu keadaan yang menyebabkan mengganggu amal ibadat dah sebab nak tidur dah. Cuma kadang-kadang setengah benda tu diajar oleh ulama sebagai satu cara nak menepati sunnah. Dia ataupun jimuk. Dia jimuk pun maknanya nak jimuk pun seelok-eloknya kita bersugilah dulu.
bersugi, gosok gigi dan sebagainya. Kenapa? Kerana takut-takut mengganggu kesempurnaan jimuk kita. Takutnya jadi asal nak jimuk, kita nak berbahagia bersama, pasangan tiba-tiba jadi kebal. Ada tempat lain bukan tempat kita. Nah, ayatnya kena jagalah. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu bukan setakat ibadat, bahkan perbuatan kita kerja buat seharian. Kenapa? Kerana menjaga atau menjaga mulut ataupun bersugi itu merupakan satu benda amal yang sunnah. Ada yang digalakkan, dianjurkan oleh ulama kepada kita atas dasar kita nak jaga kebersihan. Bukan setakat sugi, benda-benda lain pun bab kebersihan kena jaga, tambah-tambah lagi hak melibatkan kepada ibadat kita. Baik, sama lagi. Lain-lain kebersihan yang disunatkan, maknanya lain daripada lain-lain, makna kata lain daripada bersugi, ada juga benda-benda sunat hak lain. Baik, yang pertama mengerak kuku. Hak ni pun kena jaga kebersihan dia. Yang disunatkan maknanya boleh pahala. Kerak kuku boleh pahala. Dia bergosok gigi, bersugi boleh pahala. Pendek kata boleh pahala seumur kalau kena cara. Maknanya benda lain juga selain daripada bersugi, kerak kuku pun boleh pahala. Kenapa? Antaranya hadis Nabi sebut kepada kita. Satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katakan, al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdadu wa qassu syarib wa taqlimil asfar wa tasful abad. Nabi kata ada 5 macam fitrah, 5 keadaan fitrah atas manusia. Apa dia? Iaitu khitan atau sunat. Kemudian mencukur bulu kemaluan kita tu, memotong kumis, misah kita, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Hak ni hadis Nabi. Makna keadaan ini, 5 benda ini yang menjadi fitrah kepada kita. Kena cara kita ikut supaya Nabi buat, maka lepas kita boleh pahala juga. Di mana kena jaga 5 benda ni. Fitrah ni mana? Satu, kitaran kita sentiasa ada. Dia cuma khitan tu lah, sunat tu sekali yang mula-mula ya. Tak ada orang sunat 4-5 kali. Soal lain sentiasa ada. Bulu kemaluan sentiasa ada, jadi panjang dan sebagainya. Dia misah kita pun kadang-kadang jadi panjang. Maknanya satu fitrah kejadian kepada kita. Kerak kuku pun jadi panjang seumur. Bila panjang kerak, maka itu dipanggil sebagai fitrah. Begitu juga mencabut bulu ketiak. Ini satu hadis yang disebut ataupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Cuma kadang-kadang kita tak faham setara mana kerak kuku ni. Maka disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia, kitab Majmu' pada bab yang pertama muka surat 158. Maka kata Imam Nawawi, adapun batasan waktu memotong kuku, maka dilihat dari panjangnya kuku tersebut. Hal ni sebab apa? Sebab orang berbeza. Kadang-kadang seminggu tu sedepar dah kuku dia. Ni naiknya panjang, cepat panjang. Bergantung kepada hormon kita lah. Kalau ikut perubatan kan, supaya juga rambut. Dia mana berbeza. Setengah orang sebulan tak panjang lagi kuku, ada juga. Naiknya berbeza. Maka Imam Nawawi sebut bergantung kepada keadaan panjang kuku tu. Kalaulah panjang maka dipotong. Ini berbeza satu orang dan yang lainnya. Juga dilihat pada keadaan dia. Berbezalah, tak serupa. Hal ini juga yang menjadi standard ataupun cara dalam kita nak menipiskan kumis misah kita, cabut bulu ketiak kita dan mencabut bulu kemaluan kita. Maknanya masing-masing berbeza, bergantung kepada diri sendiri. Kalau rasa kita cepat panjang tak, kereklah kita sikit. Dia tu kaedah dia. Bahkan disebut oleh Imam Ibn Qasim Al-Ghazi dalam kitab dia Hasyiah Al-Bajuri, beberapa keadaan ataupun adab kita nak kerak kuku. Ini disebut oleh ulama, antaranya apa dia? Yang pertama, potong kuku, kerak kuku hari Isnin, maka disebut sebagai mempunyai keutamaan aulawiyah. Molek kerak kuku hari Isnin. Kerak kuku hari Selasa disebut boleh mendatangkan kerusakan dan kebinasaan. Ini ulama sebut hari Selasa boleh mendatangkan kerosakan dan kebinasaan. Hari Rabu boleh menyebabkan jadi rusak ataupun buruk akhlak kita. Ini kaedah ulama sebut. Potong kuku pada hari Khamis pula boleh menyebabkan hadirnya kekayaan kepada kita, murah rezeki atau ekonomi. Manakala hari Jumaat
kata ulama disebut sebagai hari terbaik. Kenapa? Kerana dengan gerak kuku pada hari Jumaat liyazidil ilm, boleh tambah ilmu, dia sifat pekerti kita jadi baik, comel, akhlak comel lah. Di manakala hari Sabtu, ulama juga sebut boleh buat mari penyakit kepada kita gerak kuku hari Sabtu ni. Di manakala hari Ahad, ulama sebut gerak kuku pada hari Ahad boleh menyebabkan hilangnya berkah dalam hidup kita, berkat tu jadi kurang. Ini aturan yang ulama sebut kepada kita ni. Dia kita kadang-kadang tak kira dah, boleh ngaji kuku berat mana dulu mana ke dia. Di hari ke-apa tu makna tak memberi keutamaan kepada kita. Sepatutnya kita kena faham lah. Bukan apa, kadang-kadang benda ni boleh menyebabkan ataupun memberi faktor kehidupan kepada kita tu. Dia biasa buat gerak tak ikut ulama, kat maknanya kadang-kadang ada kesan dalam hidup kita sehari-hari tu. Bahkan sunnah Nabi juga ajar kita cara gerak kuku. Gerak kuku pun Nabi ajar kita. Berbeza pendapat. Kalau Imam Nawawi kata start di jari telunjuk kanan, ni Imam Nawawi. Dia start jari telunjuk kanan satu, nombor ni mula-mula. Lepas tu nombor 2, nombor 3, nombor 4, yang kelima ibu jari. Yang kena start clicking pula 7 sampai 9, 10 klik ibu jari. Itu Imam Nawawi rahimahullahu taala. Manakala kalulah Imam Syafi'i kita, Imam Al-Ghazali memberi gambaran kepada kita, Imam Ghazali sebut, begitu juga Imam Syafi'i berpendapat dia start dengan jari telunjuk kanan ni nombor 1. 1, 2, 3, 4, sabu 5 clicking dekat sini 5, 5, 7, 8, 9, klik semula ibu jari kanan ngelah. Yang ni kita boleh amal sebagai satu sunnah lah. Tak kisahlah nak ikut hak mana pun. Sebaiknya kita ikut Imam Syafi'i lah. Cuma kita kata buat benda ni satu benda yang dikatakan sunnah, maka bila buat benda sunnah boleh pahala. Maknanya kat kuku pun kena faham cara, bukan kata berat. Supaya kita bincang padah lah, pada kita bincang masuk tandah. Bunyi benda mudah, benda ewek jangan masuk tandah ni. Tapi kena cara boleh pahala. Tak kena cara jadi satu dosa kepada kita. Sebab tu kena mengaji. Jadi nak ayatnya di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, kebersihan antaranya gerak kuku kita kena ambil berat lah. Ambil berat gerak kuku. Kadang-kadang kita nak ambil sembahyang tu tak masuk, tak sampai, tak rata. Ni pun satu masalah juga. Dia mandi wajib tak rata sebab apa kuku panjang. Tu tak masuk bak inah kuku ke apa lagi hak boleh menyebabkan air tak sampai tu. Nah, di sini bak gerak kuku kena jagalah. Agak-agak panjang gerak supaya air sembahyang boleh sampai. Mandi wajib pun air boleh rata. Kena jagalah jika pada bab kebersihan. Sunat ni bermaksud dalam keadaan tak ada masalah. Gerak kuku yang jadi sunat kalau tak ada masalah. Maknanya dengan gerak kuku selesai. Kalau lah supaya tak ada. Dia kuku dia boleh menyebabkan tak rata air. Dia tak menyebabkan sempurna wuduk dia. Maka hak ni tidak jadi sunat dah lah. Hukum jadi wajib dah. Sebab apa? Pasal asas dia mengganggu ibadat. Faham boleh? Baik. Yang kedua, kebersihan juga menggunting misah. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, mencukur bulu ari-ari kemaluan. Hak ni maknanya atas kita lah. Masing-masing lah boleh nilai. Tak nanti kalau kita tengok orang, kita sendiri jaga kita. Cek kita sendiri secara mana. Dia. Baik. Itu yang dikatakan sebagai bab ataupun pada perbincangan tentang bersugilah, bersiwak. Jadi kesimpulannya untuk pada bab bersugi ini, kuku mana pun kita jagalah kebersihan mulut kita tu. Dia basuh bersih dah bersih lagi. Tak ada masalah lebih. Dia betul-betul bersih, memberi kesegaran kita, keselesaan kita nak buat amal ibadat kepada Allah Taala. Baik. Sama lagi wuduk atau air sembahyang. Dia wuduk wasilatu ila solah. Satu jambatan kita nak pergi sembahyang kena lalu wuduk dulu. Maka bila sebut bab wuduk ataupun ambil sembahyang ini, hadis Nabi sebut kepada kita banyak kelebihan dia. Orang ambil sembahyang pun boleh pahala tu. Ada kelebihan dia. Sedangkan nak buat tu, dia kata untuk buat amal ibadat kena ada sembahyang, jadi benda wajib wuduk tu. Tetapi dari segi walaupun kita buat benda ni benda wajib, boleh pahala juga. Boleh setakat boleh pahala atas kewajiban tu tersa. Pahala ambil wuduk tu bermacam-macam tu. Antaranya Nabi sebut kepada kita kelebihan dia, idza tawadda'a al-'abdul muslim aw mu'min faghasala wajhahu
kharaja min wajhihi kulli khati'ah nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhir fazril ma'i fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kulli khati'ah kana batshataha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhar fadharil ma'i fa idza ghasala rijlaini khurijat kulli khati'ah mashtaha rajulahu ma'al ma'i aw ma'a akhar fadharil ma'u hatta yakhruju taqiyyan min adh-dhunub. Nabi sebut kepada kita satu hadis yang diriwayatkan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis nombor 390. Nabi kata maka apabila seseorang muslim ataupun mukmin itu mengambil wudu, kita ambil air semaya, kita berwudu, maka lalu dia membasuh wajah dia, kita basuh muka, kita ambil air semaya itu, maka keluarlah daripada wajahnya segala dosa yang telah dilihat oleh kedua mata. Dia maknanya dosa kita mengalir keluar bersama wuduk tu melalui air atau bersama titisan air yang terakhir. Sampai tahap tu, selagi air titik, selagi tu gugur dosa-dosa yang ada pada wajah kita tu. Ni ketika dia membasuh kedua-dua tangan, maka keluarlah daripada kedua-dua tangan dia tu pula setiap dosa yang telah dilakukan oleh tangan tu bersama air atau bersama titisan air yang terakhir. Begitu juga muka pun dia turun dosa, segala dosa daripada muka tu. Basuh tangan pun lagu tu juga. Kemudian dia basuh kedua-dua kaki, maka keluarlah segala air daripada wuduk itu bersama dosa yang dilakukan oleh kedua kaki. Maka hinggalah dia selesai berwuduk dalam keadaan bersih daripada segala dosa-dosa. Ini kelebihan orang ambil air semaya. Tapi kata ulama, hak mu'tamadnya dosa kecil sahaja. Dosa besar, adapun dosa besar kena taubat. Dosa besar wajib kita taubat. Adapun dosa kecil dah gugur, ambil air semaya pun jadi gugur dosa pada muka kita, pada mata kita. Dia gugur bersama air semaya tadi, air wuduk tadi. Sebab tu kena ambil air semaya banyak. Bukan masuk banyak tu habis sekolah air tu. Rajin-rajinkanlah. Kalau boleh biar setiap masa dalam keadaan kita berwuduk. Itu lagi comel. Orang yang jaga wuduk ni kata ulama rahimahullahu taala bersih wajah dia. Nabi cakap orang yang boleh jaga wuduk dia pada hari akhirat esok. Orang ni cerah wajah dia bercahaya. Kenapa? Berkat ataupun kelebihan yang ada pada wuduk tadi. Dia dah muka basuh muka luruh dosa, basuh tangan luruh dosa yang ada pada tangan. Begitu juga basuh kaki, semualah melibatkan anggota wuduk. Bila mana kenalah air, maka gugur bersama dosa-dosa tadi. Itu kelebihan orang yang berwuduk. Jadi nak tahu nak kita kena rajinlah wuduk. Dia kadang-kadang saya nak ambil semaya. Dia tama-tama habis ngosek. Dia saklaming dia, laki isteri lah, laki bini datang rumah. Bila tunggu nak esok main ngosek padi ngosek dah lari tu gak. Tapi kelebihannya mana supaya tadilah orang yang berwuduk maka diberikan oleh Allah Ta'ala turunnya dosa bersama air wuduk tadi. Cuma satu peringatan kepada kita, satu perkara yang perlu kita faham juga, iaitu berkenaan dengan hukum sunat bertiga masa ambil wuduk tu. Kita basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Dia basuh kaki 3 kali. Maka benda ini kata ulama rahimahullah taala, banyak riwayat menunjukkan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebut kepada kita antaranya sunat 3 kali, bagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dia katakan annahu da'a bima'in fatawadda'a 'indal maqa'id fatawaddu'an thalathan thumma qala li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aitum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al hadha qalu na'am. Satu ketika Sayyidina Utsman ini merupakan salah seorang daripada khulafah ar-rasyidin, pada Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman ni. Dia satu ketika dia minta air, nak ambil air semaya. Maka dia pun ambil air semaya. Dia basuh 3 kali. Maka berkata kepada para sahabat Nabi SAW, adakah kamu tengok Rasulullah ambil air semaya lagu ni? Maka mereka berkata, ya. Dia maknanya khulafah ar-rasyidin hak rapat dengan Nabi,
buat satu keadaan ambil air semaya ni 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh kaki sebagainya. Anggota wuduk tu 3 kali. Kenapa? Bila ditanya, maka ada kata yang Rasulullah buat gini, maka dia kata betul lah. Maknanya Rasulullah pun ambil air semaya tu bertiga-tiga juga. Bahkan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Matul Ain Al-Badrain menyatakan bahawa dikira 3 kali bagi air yang mengalir dengan melalui 3 kali pengaliran air ke atas anggota. Ni bagi air mengalir, maknanya kita buat lalu 3 kali. Tu kaedah air yang mengalir sepaik lah. Kita buka paik ke mana, kita buat lalu tu 3 kali. Tu bagi air yang mengalir. Ada pun bagi air yang tenang, maknanya supaya dalam kolah tu. Lagu mana cara? Digerak-gerakkan anggota sebanyak 3 kali. Kita kocok 3 kali. Ni. Maknanya bukan kata-kata kita tak baik kat tolong so 2 3 dak, kena geruk. Dia pergerakan itu 3 kali. Walau bagaimanapun disebut juga oleh Abdullah bin Amru satu ketika jaa Arabiyya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu' fa arahu al-wudu'u thalathah thumma qala ka hadha al-wudu'u faman zada 'ala hadha faqad asa'u wa ta'adda wa zalama. Satu ketika orang Arab Badui bertemu dengan Rasulullah, tanya lagu mana kat nak ambil wudu, maka Nabi pun ajar. Nabi pun berwuduk dengan 3 kali basuh pada setiap anggota tadi. Kemudian Nabi berkata kerana, maka beginilah cara berwuduk yang benar sesiapa yang menambah daripada ini. Kalau dah buat lebih pada 3 kali, Nabi ajar 3 kali. Nabi kata kalau lebih pada 3 kali, maka dia telah melakukan keburukan, melampau batas dan berlaku zalim. Ini hadis daripada Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Cukup 3 kali lah. Kecuali ada keadaan dia lagu mana, bila mana kita berasa tak yakin dengan keadaan kita. Tapi janganlah keadaan itu boleh menyebabkan kita jadi was-was umur. Dia kadang-kadang 10 kali tak yakin lagi. Dia habis hari sekolah tak yakin lagi. Tak, maknanya kita faham keadaan kita sendiri. Tapi dari segi hukum dia, bila lebih 3 kali, walaupun kita yakin dah bersih, kita saja berlebih, maka hukum dia menyebabkan kita ni, kata Nabi SAW, menyebabkan kita ni berlaku keburukan, kita melampau batas dan kita berlaku zalim. Ini layaknya keadaan kita buat ataupun kita ambil air semaya dalam keadaan bertiga-tiga. Tetapi ada juga setengah pendapat, antaranya ulama sebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Syarah Muslim. وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على 3 والمراد ب3 المشروعية للعضو وأما إذا لم تستوعب الغضو إلى بعزفتين فهي غسلة واحدة. Ulama telah sepakat, ijma' ulama kata bahawa hukum makruh melebihi 3 kali. Dia makruh melebihi 3 kali sirih lah. Dan yang dimasukkan dengan 3 kali lagu mana? Dia 3 kali, iaitulah bila mana air itu dikira sebagai air yang mengenai anggota. Adapun jika dapat mengalirkan air ke seluruh anggota melainkan 2 kali siraman, maka 2 kali siraman itu baru dikira 1 kali basuhan. Ini kaedah tak rata. Contohnya kali pertama buat tak rata, maka tak kira lagi. Rata balik, maka dikira sekali. Itulah mengikut keadaan kita lah. Kita pasal tak rata lagi, buat lagi. Sampailah rata. Kenapa? Kerana rata ataupun meratakan air ke anggota wuduk itu merupakan fardu wuduk lah. Kalau tak rata, tak sah wuduk tersebut. Itu cerita lebih kurang berkenaan dengan kata muqaddimah pada bab wuduk. Baik, muka surat sebelah berwuduk hukumnya wajib bagi orang yang nak mengerjakan ibadat semaya, tawaf dan lain-lain ibadat yang disyariatkan ada wuduk. Mana kata bukan jadi wajib semua, tetapi bahkan bila kita nak buat amal ibadat mewajibkan kita tu ada wuduk. Dia. Sementara diri sentiasa berwuduk hukumnya adalah sunat. Ni kalau kita dalam keadaan kita ni ada air semaya semua, kita jaga wuduk kita ni. Acu batal ambil air semaya, batal ambil air semaya. Maknanya kita jaga wuduk kita tadi, maka dikira sebagai lagu mana hukum dia tu? Hukumnya adalah sunat. Bila sunat ni boleh pahala lah. Kenapa? Kerana ianya merupakan kebersihan maknawi. Di kebersihan maknawi yang sayuria diamalkan oleh setiap orang Muslim yang mahu keuntungan dunia dan akhirat.
Maknanya kata dunia ni kita jaga kebersihan wuduk, maka hari akhirat kita akan jadi orang yang beruntung lah. Dia beruntung orang boleh jaga wuduk atas dunia. Kenapa? Bila sunat maka berkekalan di dalam pahala. Kalau dia dalam keadaan 24 jam berwuduk, maka 24 jam itulah pahala ada dengan dia. Pahala tak berhenti-henti. Kenapa? Dalam keadaan dia sentiasa melakukan benda-benda ataupun perkara-perkara sunat, iaitulah antaranya berwuduk itulah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat itulah kuliah kita pada malam ini sebagai pengisian kepada kita supaya kita faham. Pertama tadi berkenaan dengan bersiwak ataupun bersugi, jaga kebersihan mulut kita, tambah-tambah nak buat amal ibadat. Kemudian pada bab berwuduk pula, sebagai mukadimah tadi kita sebut dah, dikatakan sebagai hukum wajib bila mana kita nak buat amal ibadat melibatkan hak jadi wajib wuduk itulah. Dan yang penting juga yang menjadi satu pahala kepada kita orang-orang yang boleh menjaga wuduk dia, berkekalan wuduk dia. Kenapa? Buat benda sunat. Mudah-mudahan kita semua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tergolong daripada kalangan orang-orang yang jaga kebersihan dan daripada kalangan orang-orang yang sentiasa nak mendapatkan pahala daripada perkara-perkara sunat dan segala-gala yang dikatakan sebagai benda-benda yang berkenaan ataupun menyentuh syarak yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasul, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah boleh kita bersama berikut, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.